Haji Muhammad Azmin Ali untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita menyaksikan bagaimana sebuah parti yang mempunyai usia yang cukup muda, 16 tahun, tetapi semakin matang dan utuh untuk meneruskan perjuangan. Saya ingin memulakan penggulungan pada pagi ini dengan merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua anggota parti yang sekali lagi memberikan mandat kepada saya sebagai timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Saya ingin menyatakan saya adalah timbalan Presiden kepada semua anggota parti dari Perlis ke Negeri Sarawak. Saya akan bersama-sama dengan pimpinan untuk membina satu kekuatan baru dalaman parti bagi menghadapi PRU yang ke-14 insya-Allah. Namun bukan mudah menjadi orang nombor 2 dalam parti. Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh berkongsi pengalaman bagaimana menjadi orang nombor 2. Namun yang membezakan hari ini dengan ketika itu, ketua kepada Datuk Seri Anwar pada ketika itu adalah orang jahat yang tidak ada semangat setia kawan dan berlaku zalim. Tetapi hari ini ketua saya, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, adalah pemimpin yang jujur, yang amanah, yang mampu membawa parti ke tahap yang lebih besar dan gagah insya-Allah. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, saya mendengar dengan tekun perbahasan para perwakilan. Dan saya terharu dengan komitmen para perwakilan yang membicarakan soal demokrasi, keadilan, dan bagi saya selagi ada denyutan nadi di kalangan anggota parti untuk membicarakan soal prinsip, saya yakin parti ini akan terus relevan dan menjadi parti yang punya potensi yang cukup besar di masa yang akan datang. Namun seperti yang saya nyatakan ketika Kongres Angkatan Muda, demokrasi ini memang riuh, bising, seperti yang dinyatakan oleh Barack Obama. Democracy is a noisy process. Sebab dalam demokrasi ini sudah tentu ada perdebatan, sudah tentu ada hujah, sudah tentu ada persaingan. Itu makna demokrasi yang sebenar. Sudah tentu ada perbezaan pendapat. Tetapi demokrasi juga membawa maksud bahawa ada masa kita bersaing, ada masa kita berhujah, ada masa kita melawan, tapi ada ketika kita kena bersatu sebagai satu kekuatan parti untuk menghadapi musuh. Namun yang lebih penting juga yang saya tekankan dalam perbahasan di Kongres Angkatan Muda, bahawa demokrasi bukan sekadar satu proses, tetapi demokrasi juga merupakan satu prinsip yang menuntut
supaya wujudnya kerangka kepimpinan dan dasar yang jelas bagi kita maju ke hadapan. Sebab itu apa yang ditegaskan dan diulangi oleh Naib Presiden Saudari Nurul Izzah tadi, apa yang berlaku dalam dinasti Wei, dinasti yang terakhir, benar berlaku proses perubahan, benar berlaku proses demokrasi, tetapi dia tidak boleh sustain dalam satu tempoh yang begitu panjang. Lihat apa yang berlaku di Arab Spring. Berlaku satu proses demokrasi yang kita nanti-nantikan, daripada seorang diktator kepada satu sistem yang cukup demokratik. Tetapi akhirnya proses perubahan yang berlaku itu, termasuk di Mesir dan di Syria, tidak dapat dipertahankan kerana kegagalan proses untuk mewujudkan satu sistem kepimpinan dan dasar yang cukup jelas yang boleh dipertahankan oleh rakyat dan anggota parti. Maka saya berharap dan menyeru, dalaman parti pun begitu juga. Kita telah melalui proses pemilihan. Tidak mudah untuk JPP melaksanakan proses pemilihan baru-baru ini. Apatah lagi kita cuba memperkenalkan satu sistem baru, satu undi, satu anggota. Tetapi inilah cabaran kita sebagai satu parti yang bersifat reform. Ada masalah, ada cabaran. Keputusan telah dibuat. Ayo maju ke depan sebagai satu kekuatan baru, bersatu di bawah kepimpinan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail sebagai Presiden parti. Baik itu saya pernah menyebutkan sebelum ini bahawa kita perlu membentuk satu force yang lebih kuat, yang lebih padu sebagai satu pasukan, dan seluruh anggota parti keadilan adalah pasukan yang dipimpin oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. What we need is just one force. That is the force of keadilan, insya-Allah, dalam PRU yang ke-14 ini. Saudara-saudari para perwakilan yang saya kasih sekalian, memang benar kita menghadapi krisis politik pada hari ini. Tetapi saya mengambil pendekatan yang lebih positif dalam Kongres Angkatan. Kerana jangan kita mengambil pendekatan biasa, melihat krisis sebagai satu kelemahan. Kerana bagi saya krisis itu sebenarnya satu peluang untuk anggota dan kepimpinan parti. Kerana kalau kita berjaya dengan perpaduan yang dibina, dengan kesatuan fikrah kita, dengan perpaduan yang akan membawa kepada kemenangan, kalau kita berbekalkan semua prinsip-prinsip dan amalan ini, dan kita berjaya merongkai dan menguruskan krisis, sebenarnya kita akan melonjakkan parti kita ke tahap yang lebih tinggi, insya-Allah. Sebab itu kita mahu melihat krisis ini satu peluang untuk kita melakukan muhasabah, untuk kita menilai semula komitmen dan conviction kita kepada idealisme perjuangan parti, menggilak potensi yang baru di kalangan anak-anak muda dan wanita, memberikan peluang yang seluas mungkin kepada mereka untuk membawa dan memberikan pandangan dan peranan di dalam parti di masa yang akan datang, menilai kesetiaan kita kepada parti. Sebenarnya semasa krisis inilah kita nak lihat sejauh mana anggota parti patuh dan setia kepada kepimpinan, dan alhamdulillah kita berjaya membuktikan bahawa dalam krisis yang kita hadapi pada hari ini,
kita membulatkan tekad kita, kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Datuk Seri Presiden kita, Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan Datuk Seri Anwar untuk membawa parti ke tahap yang lebih cemerlang. Namun saudara-saudari, kita masih berdepan dengan banyak cabaran. Beberapa minggu yang akan datang, sekali lagi Datuk Seri Anwar akan diheret ke mahkamah setelah 16 tahun dihina. Ada perwakilan yang membicarakan bahawa kita tidak mahu walau sesaat pun Datuk Seri Anwar dipenjarakan. Bagi saya, tidak perlu kita bicarakan ke tahap itu, kerana pendakwaan itu sendiri sebenarnya tempang, jahat dan zalim. Kalau melihat kepada keterangan dan bukti, dan kalau sistem kehakiman hari ini mempunyai roh keadilan, Datuk Seri Anwar tidak didakwa di mahkamah. Kerana bagi saya, yang saya isytiharkan di dalam Kongres Angkatan Muda, sebenarnya serangan terhadap Datuk Seri Anwar bukan kepada batang tubuhnya, tetapi serangan kepada institusi demokrasi, kerana Datuk Seri Anwar adalah ketua pembangkang yang merupakan sebahagian daripada integral daripada sistem demokrasi. Sebab itu tanggungjawab kita hari ini sebagai anggota parti untuk menuntut kepada Perdana Menteri 3 perkara sebelum Datuk Seri Anwar diheret ke mahkamah. Pertama, kita menuntut supaya pendakwa raya yang berwatak UMNO, perangai UMNO, berjiwa UMNO digugurkan daripada ketua pendakwa raya dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah tidak ada pendakwa raya di Jabatan Peguam Negara? Ribuan pendakwa raya ada di Jabatan Peguam Negara selain daripada Peguam Negara. Mengapa mesti dilantik seorang peguam UMNO yang berjiwa UMNO yang maknanya apa? Ini adalah kes politik untuk menghukum kita. Yang kedua, kita juga menuntut supaya Perdana Menteri, kalau benar dia nak melakukan transformasi, gugurkan pendakwaan terhadap semua barisan peguam yang mewakili Datuk Seri Anwar Ibrahim, termasuk saudara Surendra. Sebenarnya bila dia dakwa Surendra, tujuannya apa? Untuk menghalang peguam-peguam Datuk Seri Anwar daripada membela Datuk Seri Anwar di dalam kes yang akan datang. Yang ketiga, saya berharap kalau Perdana Menteri berani dan jujur buat siaran secara langsung perbicaraan yang akan berlangsung di mahkamah nanti. Biar rakyat yang menjadi hakim, biar rakyat melihat bagaimana perjalanan perbicaraan yang akan berlaku. Saudara-saudari sekalian, sebab itu saya mengingatkan para perwakilan, ini krisis yang kita sedang hadapi sekarang, di mana pemerintah hari ini dalam suasana bergelut dengan kebangkitan rakyat yang dipimpin oleh keadilan dan Pakatan Rakyat. Sebab itu mereka akan buat apa saja untuk menekan pimpinan-pimpinan keadilan dan Pakatan Rakyat. Saya telah ungkapkan dalam Kongres Angkatan Muda ungkapan yang dibawa oleh John Locke dalam karyanya Two Treatises of Government, wherever law ends, tyranny begins. Apabila undang-undang tidak lagi mempunyai roh keadilan, maka undang-undang menjadi alat dan perkakas kepada pemerintah.
Saudara-saudari para perwakilan sekalian, saya juga mengambil maklum ada perbahasan tentang suasana di Selangor di mana 8 bulan yang disebut oleh saudara Rafizi sebentar tadi berdepan dengan ketidaktentuan suasana di Selangor. Insya-Allah dengan semangat muafakat perpaduan yang kita tunjukkan, insya-Allah kita doakan dalam masa terdekat ini krisis ini akan kita selesaikan, kerana rakyat negeri Selangor berhak untuk mendapat perkhidmatan yang terbaik daripada Pakatan Rakyat untuk maju ke depan. Kita mahu pentadbiran negeri Selangor yang baru ini untuk bangunkan negeri Selangor ini sebagai sebuah negeri yang berpaksikan kepada prinsip dan konsep developmental state, kerana kita tahu ada masalah tetapi kita juga mempunyai dasar-dasar yang cukup jelas atas nama Pakatan Rakyat untuk menangani dan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat di negeri Selangor. Saya juga sedia maklum tentang gesaan para perwakilan untuk segera turun ke negeri Sarawak. Naib Presiden Saudari Nurul Izzah telah menyatakan komitmen beliau untuk turun ke negeri Sarawak. Saya akan bincang dengan MPN Negeri Sarawak untuk hantar Nurul Izzah ke kawasan-kawasan pendalaman supaya beliau dapat menyelami bagaimana perasaan dan hati nurani orang Sarawak. Kalau boleh kawasan yang naik bot dalam 4 atau 5 jam, kawasan Rejang, dan saya percaya sebagai anak muda, jauh lebih muda daripada saya insya-Allah hari ini, malam ni genap umur 50 tahun. Walaupun nampak macam 30 tahun, tapi saya percaya Nurul Izzah, Saudara Rafizi, muda Samsul Iskandar, Nik Nazmi dan saya sendiri akan turun ke negeri Sarawak. Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan daripada negeri Sarawak yang mewakili komuniti masyarakat Iban. Pagi ini mereka menganugerahkan kepada saya mewakili semua pimpinan Parti Keadilan Rakyat dengan anugerah Tuai Kayau Raja Perani. Maknanya daripada Presiden dan semua pimpinan bagi orang Sarawak melantik kami sebagai Panglima Perang. Saya setuju, Saudara Rafizi kata Panglima satu. Jadi kami semua askar yang akan mengambil perintah dan arahan daripada Panglima Perang kita, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, dan kita akan gempur Sarawak dalam masa yang terdekat ini untuk membantu persiapan pilihan raya negeri yang akan datang. Kerana kita mahu negeri Sarawak itu menjadi negeri tumpuan kita. Kita ada pengalaman untuk mentadbir kerajaan negeri, sama ada di Selangor, di Pulau Pinang, sebelum ini di Perak dan Kedah dan Kelantan. Kita boleh buktikan kepada rakyat Sarawak, kalau rakyat Sarawak berikan amanah kepada Pakatan Rakyat, insya-Allah kita akan jaga amanah ini dengan bertanggungjawab bagi mengangkat martabat rakyat negeri Sarawak. Selain daripada itu, kita juga sedia maklum ada pilihan raya kecil di Pengkalan Kubu. Saya telah mengadakan perbincangan dalam Majlis Pimpinan Pusat
baru-baru ini melaporkan bersama pengurusi keadilan negeri Kelantan, Saudara Aziz Abdul Kadir. Esok kita akan mengadakan pertemuan dengan pimpinan keadilan negeri Kelantan bagi mendapatkan maklum balas. Secara tradisi, ini adalah kerusi keadilan pada tahun 2008 dan 2013. Kita akan angkat maklum balas yang akan kita bincangkan esok dengan pimpinan akar umbi dan cabang, dan kita akan bawa dalam Majlis Pakatan Rakyat, dan insya-Allah kita mahu supaya pengkalan kubur ini dapat kembali ke tangan Pakatan Rakyat dan keadilan dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi dengan kata-kata itu, sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua perwakilan yang hadir dan memberikan dukungan, dan sebenarnya semangat inilah memberikan dorongan kepada kami untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik bagi menjaga parti ini. Dan insya-Allah dengan semangat ini kita juga akan memastikan Pakatan Rakyat itu terus utuh dan kuat, kerana kita percaya keadilan dan Pakatan Rakyat itulah sebenarnya yang digeruni oleh UMNO dan Barisan Nasional. Jadi saya berharap kepada saudara-saudari para perwakilan, jangan gundah gulana, pulang ke kawasan masing-masing dengan semangat baru, jangan gerun pada ribut mahupun taufan. Masa bersama kita ada masa yang cukup untuk memulihkan dan memperkukuhkan parti, dan genggamlah bara api sehingga menjadi arang. Lawan tetap reformasi, reformasi, reformasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.